بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, kita diberi peluang sekali lagi bertemu pada malam ini, dan insya-Allah untuk Khamis yang keempat kita baca kitab 40 hadis pelestarian alam sekitar. 40 hadis pelestarian alam sekitar. Dan buku ni seperti biasa saya terangkan sikit. Hasil karya dua orang yang bukan calang-calang di Malaysia. Seorang namanya Datuk Seri Zaini Ujang. Dia ni engineer dalam bidang alam sekitar. Dia ni ketua setiausaha ketua setiausaha Jabatan Alam Sekitar Kementerian orang besar lah. Seorang lagi Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Dia ni bidang tafsir, pensyarah di UM, supervisor saya masa di UM buat master itu. Dan hadis 40 hadis pelestarian alam sekitar ni tercetus untuk mereka berdua susun, buat, tulis sehingga jadi buku tebal ni, masya-Allah. Bila tahun 2018 mereka berdua dijemput sebagai tetamu kehormat oleh kerajaan Arab Saudi untuk pergi buat haji. Dan masa duduk di musim haji itulah mereka berdua kesal melihat setengah sikap umat Islam jemaah haji yang pengotor, buang sampah merata-rata. Lalu mereka terfikir, kenapa, apa masalah? Sedangkan Islam ni agama yang mementingkan kebersihan. Lepas tu balik dia pun buat projek ni. Dan buku ni bagusnya dia mengumpulkan dua kepakaran dalam cerita pasal engineering, water engineering semua sikit, alam sekitar, dan dalam bidang hadis ataupun tafsir. Okey, kita dah baca sampai hadis yang ke-8. Malam ni insya-Allah kita masuk hadis yang ke-9. Saya masa saya duk prepare baca ni, hadis ke-9 kena sebiji-sebiji atas hidung saya. Saya rasa. Ini muhasabah lah. Muhasabah untuk diri saya dan juga kita semua. Sejauh mana kita melestarikan alam ini dengan menjimatkan penggunaan air. Tengok hadis ni. Hadis Nabi daripada Abdurrahman Al-Hubali. Dia kata Rasulullah bersabda, satu hari Nabi lalu dekat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'ad bin Ubadah, tak sebut nama Sa'ad mana. Wa huwa yatawadda. Masa tu Sa'ad sedang berwuduk. Lepas tu Nabi kata, ma hadha saraf? Apa pembaziran kamu buat ni? As-saraf ni terjemah betul ni bukan pembaziran sebenarnya, dia lebih daripada kadar. Sebab kalau kita rujuk kepada tafsir dan sebagainya, dia tabzir, membazir ni secara lebih spesifik dia merujuk kepada benda haram. Kawan kita nak beli nombor ekor berharga RM20, dia tak ada 10 sen, kita membagi 10 sen ke dia, 10 sen tu membazir. Maksud sebut membazir, dia mesti pada benda haram. Manakala kalau benda haram, benda halal yang berlebih, dia tak panggil tabzir, dia panggil israf. Lepas tu hadis sebut ma hadha saraf. As-saraf ni berlebih pada benda halal. Contoh dalam ayat ini Allah kata wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan, minum, jangan berlebih. Maksudnya boleh makan, boleh minum, tapi kalau berlebih dia boleh mendatangkan mudarat ataupun perkara-perkara lain. Jadi dalam hadis Nabi sebut ma hadha sarf, apa pembaziran ataupun lebih-lebih kamu buat ni. Lepas tu katanya sahabat, dia kata afil wudu'u israf, dia kata dalam ambil wuduk pun ada juga ke israf, berlebih ataupun pembaziran. Lepas tu kata Nabi, na'am, ya. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu berada di sebuah sungai yang mengalir. Kalau kita fikir, apa masalahnya sungai hak mengalir ni? Kalau kita wuduk ambil air lebih-lebih pun memang air akan jatuh mengalir juga. Rupanya di sebalik apa yang Nabi sebut ni ada signifikan yang cukup bagus, cukup hebat berkaitan dengan konsep pengurusan air. Dan ternyata bila kita baca data-data pengurusan air dan juga kita kata kebocoran ataupun pembaziran air yang berlaku di Malaysia ni sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Nanti kita akan bincang. Okey, mula-mula sekali bahagian pertama diulas, dia kata membazir ni ataupun berlebih ataupun membazir itu dikaitkan dengan sedara setan. Itu disebut dalam surah Al-Isra.
Allah kata apa? Wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi oleh kerana itu antara perkara sunat sebelum kita ambil wudu, apa yang dikaitkan antara perkara sunat sebelum kita melakukan sebarang ibadat, kita kena minta perlindungan daripada setan. Jadi bila kita nak wudu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bukan sesaja nak beristiadah. Kita minta supaya kita menggunakan air secara yang sepatutnya tidak membazir, lalu kita menjadi saudara setan. Dan ini contoh, kita kata pembukaan kepada huraian hadis ini yang saya baca tadi, saya kata saya agak terkejut lah. Sudut yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita ingat setan ni hantu, gangguan gitu ya. Tanpa sedar rupanya setan boleh masuk dan segenap kita kata lapangan hidup kita, termasuklah dalam isu pembaziran air. Okey, kemudian dia kata hadis ni menyebut dengan jelas bahawa walaupun wujud sumber berlebihan termasuk air, kita tak boleh guna secara berlebihan sehingga tahap membazir. Apatah lagi kalau sumber tu tak cukup. Kalau sumber tu tak cukup, lagilah penting. Okey, walaupun sumber tu berlebihan, kita tak boleh guna lebih-lebih. Sebab apa? Kita tak tahu ke depan, pada masa akan datang, besok lusa, apa yang berlaku kepada sumber air yang kita ada tu. Okey, kemudian bila sebut mengenai pembaziran pengarang kitab ni dia bawa ada satu ayat. Ayat ni disebut dalam surah Al-Furqan, dan saya suka apabila dikaitkan ayat ni dengan sifat hamba Allah ibadur rahman. Tuan-tuan, kalau kita buka surah Al-Furqan, surah yang ke-25, Allah Ta'ala cerita dalam surah tu, bahagian hujung surah tu dia cerita senarai, ada pandangan kata 11, ada pandangan kata 13. Sifat apa? Sifat ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih. Hamba Allah, maksud Allah Ta'ala panggil demo ni ibad. Dia kata hamba aku sayang ni, ini ciri-cirinya. Dan satu ciri daripadanya, hamba Allah yang bersikap wasati. Wasati ni adil, pertengahan. Dia gini, wasati ni orang terjemah sederhana, tak kena. Moderate pun tak kena. Terjemahan yang paling tepat pada wasati ni, Islam agama wasati, kita sebagai Muslim kita mesti wasati. Wasati ni adil. Adil di antara dua ekstrim. Ekstrim pertama longgar sangat, semua boleh berlaku, akhirnya terlondeh, nampak huduh. Ekstrim kedua terlalu ketat, semua tak boleh, sehingga nampak Islam tu agama yang sempit. Jadi wasati ni duduk tengah-tengah. Dan wasati ni dia merangkum dalam aspek akidah dan juga muamalat. Contoh akidah, wasati Islam ni duduk di antara materialism, sifat materialistik orang Yahudi. Yahudi ni nak tengok Allah seketul depan mata. Dia kata lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Musa sehingga kami tengok Allah depan mata. Yang si Nasrani pula, dia terlalu spiritualistik, tak kahwin, duduk di gunung, duduk dalam bukit, tak campur orang sebab nak beribadat. Islam bukan begitu. Islam duduk tengah-tengah. Boleh cari harta, boleh, tapi pastikan yang halal dan ditunaikan haknya. Boleh ke tidak untuk kita ada aspek spiritual? Boleh, tapi jangan sampai menganiaya diri. Kena kahwin, kena tidur, kena campur orang dan sebagainya. Dan dalam bab muamalat, tengok ayat yang ke-67 surah Al-Furqan, Allah kata apa? Allah kata walladzina idza anfaqu, dan ciri-ciri hamba Allah yang pemurah itu, dia kata idza anfaqu, bila mereka membelanjakan sesuatu, lam yusrifu, mereka tidak melampaui batas, tak lebih. Walam yaqturu, tidak juga bakhil, kedekut. Wa kana baina dzalika qawamah, kena duduk tengah-tengah. Jadi apabila dikaitkan dengan hadis tadi, kita mesti adil dalam kita kata aspek pengurusan penggunaan air. Dan bila sebut aspek pengurusan air, adil di situ pula mesti sesuai dengan bidang ilmu tu. Contoh, katakanlah kita bukan dalam bidang ekonomi, tiba-tiba kita nak berbicara, kita nak bercakap dan kita nak letak standard keadilan dalam ekonomi, sedangkan bukan bidang kita. Sama juga kita dalam bidang contoh lain, bidang lain. Lepas tu kita pun nak bercakap mengenai bidang ni, kita nak letak standard keadilan tu pada bidang ni, sedangkan benda tu bukan bidang kita. Sebab tu adil di sini mesti letak pada tempat yang sepatutnya. Okey. Kemudian dia buat perbandingan, pengarang kita ni buat perbandingan. Istilah israf ataupun tabzir dalam Islam ni dia agak berbeza dengan istilah barat. Sebab barat dia kata dalam bahasa Inggeris, membazir dia panggil wasteful, merujuk pada penggunaan berlebihan secara melampaui batas. Tetapi dalam definisi wasteful pada orang barat, dia kata boleh digunakan berlebihan kalau sumber tu lebih. Ini tadi isu berkaitan apa?
nak simpan mungkin pada masa-masa terdekat, pada masa terdesak. Sebab kalau tengok hadis Nabi ni, Nabi kata mu tetap juga boleh membazir walaupun kamu berada di sungai yang mengalir dengan deras. Maksudnya Nabi nak sampaikan sesuatu kepada kita. Lepas tu dia sebut mengenai pembaziran air. Ini antara topik penting. Dia kata bila disebut mengenai pembaziran air, dia kata hadis yang ke-9 disebut pembaziran air ini secara tak langsung boleh membawa kepada sesuatu, boleh membawa kepada mudarat. Dan bila sebut mengenai mudarat ni, mudarat pada pembaziran air itu, kalau kita tengok mengikut sudut yang lebih luas, kita jangan ingat kita buka paip rumah kita tu, dia kata. Kita kena ingat sudut makro yang lebih luas. Contoh kalau kita lebih guna paip air, air mengalir lalu pergi ke longkang dan sebagainya, kita kena tengok daripada sudut yang luas. Sudut yang pertama dia kata isu air mentah. Ini saya baca, saya kata subhanallah. Orang dalam bidang dia bercakap. Satu isu air mentah, satu lagi dia kata pembaziran akibat sikap kita tu merujuk pada isu air bersih. Isu air mentah apa dia kata? Air mentah yang kita pakai tu masuk tangki, buka paip keluar ataupun bila merujuk itu dah kira air yang dah dirawat. Air mentah ni maksud dia tempat ketakungan air. Contoh yang atas ni ada satu dam. Dan kalau tak ada kita kata dam tu ataupun empangan tu, kemungkinan kita boleh guna air ikut hari, ikut musim. Bila kemarau habis. Bila musim tu hujan kita boleh buka dan gunakan air tu dengan mewah. Tetapi apabila ada teknologi empangan tu yang Allah ilhamkan kepada manusia, air itu boleh disimpan di situ. Bila musim kita kata musim kita hujan, okey air itu banyak. Bila musim kita kata kemarau, air itu still ada tetapi ketakungan tak akan berkurangan. Jadi dia bawa pengarang kita ni bawa apa? Dia kata isu untuk bina empangan tu bukan isu kecil. Dia kata nak bina empangan, dia kata kos membina empangan sangat mahal. Selain itu tak mudah untuk mengumpulkan air dalam empangan tersebut kerana dia ambil masa lama. Kita tengok empangan tu air penuh. Lepas dibina terkata kurang-kurang 3 tahun baru boleh kadar penuh tu. Jadi kalau nak menunggu punya lama, nak bagi penuh takungan air itu untuk kegunaan beberapa masa ke hadapan, tiba-tiba kita ni guna secara berlebih. Secara tak langsung kita telah merosakkan apa? Kita telah mengurangkan kos tu. Lepas tu dia kata tu tak kira lagi mengenai keadaan kita bumi, muka bumi ni. Sebab dia kata setengah negara yang panas, air itu cepat terpeluap ke atas. Jadi kalau kita pada tahap orang di bawah ni, kita tidak menghargai air sana tu dah lah susah nak penuh. Lepas tu bila penuh sekalipun ada lagi yang membazir atau lagi yang kita kata terbuang begitu saja, dia kata dalam proses penyejatan. Jadi di bawah sudut tu supaya kita umat Islam bila buka paip ni jangan tengok sini je. Kita tengok sudut yang lebih luas. Bagaimana air tu ditakung. Dan nak buat empangan tu kosnya tinggi. Lepas tu bila nak penuh air tu pun makan tahun. Tapi kita boleh membazir macam tu saja yang boleh kata memberi kesan yang jangka masa panjang. Kemudian air yang ada atas tu dah lah dia kata susah nak buat empangan pun mahal. Lepas tu nak takung secara penuh tu pun makan tahun. Campur lagi dengan penyejatan kalau berlakunya kemarau ataupun matahari semua sekali lagi banyak berkurangan. Tiba-tiba kita tak menghargai sumber mentah itu. Itu yang pertama. Sudut yang kedua dia kata isu air bersih. Isu air bersih ni dia kata isu teknikal. Dan isu air bersih ni kata hak kita buka daripada paip rumah kita tu, kenapa kita tak boleh membazir? Sebab kata dalam term, dia kata dalam bidang ni, dia kata istilah teknikal bagi keadaan ini dikenali sebagai air tidak berhasil. Dia kata non-revenue water, NRW. Dia kata air tak berhasil, maksudnya syabas ke company-company yang menguruskan air itu, dia tak dapat hasil sepatutnya daripada air itu. Sebab apa jadi gitu? Dia kata beberapa faktor. Satu, dia kata kebocoran ataupun kecurian. Kes kecurian air. Kemudian kes apa dia kata meter rosak. Menyebabkan air itu keluar dengan membazir. Ini interesting. Dia kata di Malaysia ni kadar air tidak berhasil ni, dia kata pada 36.6% tahun 2013. Lepas tu dia kata 5 negeri dia kata air hak banyak bocor ni, 5 negeri yang kata melebihi 50%. Negeri mana? Dia kata Perlis, Sabah, Kelantan, negeri hamba. Pahang, Kedah. Dia kata melebihi 50%. Dia kata kali ikut RMK 11 menyasarkan penurunan kata air tak berhasil ni kepada 25%. Masuk celah-celah tu kalau nak rugi pun kita kata jangan sampai rugi RM50. Biarlah rugi sampai RM25.
Hak ni seolah-olah tak boleh dielakkan sebab kita tak boleh nak kawal orang-orang yang mungkin mencuri air ataupun kebocoran-kebocoran, kerosakan-kerosakan. Tapi dia kata kemudiannya dia buat projection baru, dia kata 31% menjelang akhir 2020. Lepas tu dia bagilah graf ni semua sekali. Dia kata oleh kerana itu kita faham hadis tadi tu, Nabi kata jangan israf, jangan membazir. Kita umat Islam ni dia kata kena ada aspek pengurusan penggunaan air yang betul. Jangan kita guna tanpa fikir seolah-olahnya kita sentiasa ada air ni. Lepas tu tuan-tuan dia sebut, lepas tu dalam pengurusan air ni dunia ni, kalau ni tuan-tuan kalau pergi UAE ni, sebelum ni kita tak pernah kenal SDG ni, dipanggil Sustainable Development Goals. Dia kata inisiatif pelestarian bumi. Sebab bumi ni dia ada fasa-fasa. Kalau baca buku orang buat kajian mengenai bumi, ada satu fasa bumi ni bersih. Kemudian pembangunan. Bila pembangunan tu dia jadi tamak sangat nak membangun sehingga alam ni rosak. Dan kita sekarang ni berada pada fasa, pada era bumi dah makin rosak dan kita mula rasa kesan dia. Cuaca tak menentu dan sebagainya. Dan saintis-saintis ataupun kebanyakan negara-negara dunia dah mula sedar benda ni. Jadi tahun 2015 mereka United Nations Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dibuat inisiatif. Dia kata 17 inisiatif pelestarian alam. Setiap satu tu dia merangkumi semua benda ada di dunia ni. Dan 17 kata SDG 17 ni, hak ni UAE bawa masuk sekarang. Sebelum ni saya tak tahu apa dia SDG 17 ni. Lepas tu bila rektor baru masuk, Tan Sri Zulkifli Hamzah Razak, dia ni memang pakar lah. Kalau dia pergi mana-mana institusi, dia boleh pulihkan institusi tu. Dia pergi USM meletup naik. Dia pergi ke USIM naik. Lepas tu dia masuk UAE, dia bawa inisiatif tu. Dia perkenalkan 17 SDG ni. Dan antara satu inisiatif daripada SDG ni, dia kata clean water and sanitation, sanitization. Dia kata air bersih. Dan bila sebut air bersih ni, dia merangkumi bukan sahaja air hak kita kata kita buka tu saja, hak kita sebut tadi tu, daripada air mentah, takungan, penjagaan dia, dan juga air bersih hak kita pakai. Lepas tu dia kata dalam konteks Malaysia ni ada 3 cabaran. Ini cabaran ni kita kata ni, saya kata tembok atas hidung saya sendiri ni. Dia kata dalam konteks Malaysia ni ada 3 cabaran yang perlu ditangani untuk mendorong pengguna tidak membazirkan air. Yang pertama, dia kata tarif air terlalu rendah. Bila murah sangat air ni kita jadi sedap. Buka kadang nak masuk gigi buka paip. Basah kenapa bulu gigi rosak. Air buka. Tak pakai pun air tu. Tapi kita rasa okey, tak ada masalah, air murah. Dia kata tarif air terlalu rendah. Dan sebelum ni saya pernah tengok dalam TV, Datuk Seri Zaini Ujang dia pernah appear. Dan antara benda tersebut tarif air terlalu rendah. Masa tu kita tengok, kita kata dengki dia ni. Kita kata biarlah dah air murah di Malaysia ni. Tapi bila kita baca balik, nampak dia melihat sudut yang lebih jauh. Tarif air terlalu rendah. Dan dia Datuk Seri Zaini Ujang ni antara yang tidak bersetuju dengan inisiatif kerajaan Selangor bagi air percuma. Dia kata orang tak appreciate air bila buat lagu tu. Yang pertama. Yang kedua, dia kata peralatan dan juga gadget air yang banyak menggunakan air. Ini kata gadget ataupun peralatan yang banyak menggunakan air. Kadang-kadang bila banyak sangat guna air, kita tak appreciate. Tak apa, air murah. Jadi kalau sekiranya air ini mahal, kita akan lebih beringat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata sikap tabiat kurang peka pengguna terhadap kepentingan air secara menyeluruh. Jadi oleh kerana itu dia kata dia tutup perbincangan hadis yang ke-9 ni. Saya tagih hari ni 2 hadis Dia kata sesuai pengajaran hadis yang ke-9 dan juga tuntutan bersikap sederhana dalam penggunaan air, dia kata penulis dia mencadangkan. Dia kata agar cukup anggaran 1 liter digunakan untuk berwuduk sahaja. Kalau boleh kata nak ambil wuduk, air itu biar 1 liter sahaja. Dia kata berbanding kebiasaan di Malaysia, berapa liter ambil wuduk? 5 ke 10 liter. Kita bayang kalau 1 liter tu, botol air tu 500 2 botol tu. Bayangkan hak tu sepatutnya ikut cadangan dia kata. Tapi kita di Malaysia pakai 5 ke 10 liter. Jadi lepas ni tuan-tuan nak ambil wuduk, kecilkan sikit air tu. Jangan sambil bersembang paip buka. Itu satu dia kata. Dan 10 liter digunakan untuk mandi. Dia kata berbanding kebiasaan kita di Malaysia ni 20 liter bantai air.
Jadi tuan-tuan sebab kita banyak air, kita kadang-kadang kita tak appreciate benda ni. Lepas tu hadis-hadis begini, ni kata ni kehebatan Nabi kita. Kata dua orang pengarang ni hebat dah kita kata sebab dia nampak benda tu. Tapi yang lebih hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda ni memang satu mukjizat, baginda dipanggil Jawami'ul Kalim. Baginda diberikan kata-kata ringkas, padat, luas maknanya. Nabi sebut jangan berlebih guna air walaupun di sungai yang mengalir. Tetapi bila pakar dalam bidang ni dia tengok, dia nampak terselah kehebatan ucapan Nabi tu. Jadi kesimpulan tuan-tuan, okey, hadis ni kesimpulan dia ada 5. Dia kata hadis ni menjelaskan tentang larangan membazir walaupun kita punya sumber air yang berlebihan. Ni kita boleh khususkan untuk kita kata amalan wajib, wudu, mandi dan sebagainya. Kemudian dia kata konsep larangan membazir dalam Islam dijelaskan hadis walaupun kita ada sumber yang lebih melimpah ruah. Kemudian yang ketiga dia kata tujuan larangan membazir ni adalah mengingatkan umat Islam sebab apa pembaziran air boleh membawa kepada mudarat yang banyak seperti krisis air satu hari nanti. Dalam konteks Malaysia dia kata 3 cabaran yang perlu ditangani. Tarif air yang rendah. Kemudian yang kedua dia kata peralatan atau gadget air yang banyak guna air, dan juga yang terakhir sekali tabiat. Dan akhir sekali yang kelima dia kata cadangan dia kita gunakan air untuk berwuduk seminima mungkin. Allahuakbar. Habis itu hadis yang ke-9. Okey, kita masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ni tuan-tuan, orang yang bercucuk tanam. Orang yang bercucuk tanam, hadis ni pun kita biasa dengar, tetapi bila dibawa perbincangan oleh orang dalam bidang lain nampak kehebatan kata-kata Nabi tu. Okey, hadis ni biasa kita dengar. Nabi, saya ingat hadis ni kita belajar masa peralihan, dia kata 1 di Mahat dulu. Masa tu belajar dah. Okey, dia kata apa? Nabi kata ma min muslimin yaghrisu gharsan. Nabi kata tak ada seorang muslim bercucuk tanam. Au yazra'u zar'an, ataupun dia kata yazra' ni sama bercucuk tanam. Lepas tu fayakul minhu tayrun, lalu dimakan oleh burung ataupun manusia ataupun haiwan, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan hasil yang ditanam itu dimakan oleh haiwan-haiwan lain, dia akan menjadi pahala sedekah. Jadi berdasarkan hadis ni seolah-olah Nabi nak kita faham makna sedekah yang sangat luas. Jangan diingat sedekah ni bagi duit saja. Dengan syarat bila kita tengok tanaman kita hasil kita diambil oleh makhluk lain, orang ke, kita kena reda. Barulah dikira pahala tu dapat. Dan hadis ni tengok mukaddimah dia kata, hadis ni secara tak langsung nak mengajar kita umat Islam makna amal soleh ni sangat luas. Jangan dia ingat jom kita pergi masjid baca Quran, sembahyang sunat. Itu amal soleh. Kita tengok kawan kita bercucuk tanam ke, sapu sampah ke, kita kata itu bukan amal soleh. Jadi seorang Nabi nak tunjuk pada kita dalam hadis ini amal soleh itu sangat luas. Antara satunya adalah bercucuk tanam. Kenapa bercucuk tanam? Kalau kena niatnya, dia akan kita kata menjadi stok pahala yang sangat banyak. Lepas tu dia kata oleh kerana itu, macam kita lah kalau kita nak bersedekah, kita boleh bersedekah bagi orang duit semua sekali, tapi kadang-kadang kita kena ada juga bahagian-bahagian sedekah kita yang lebih bijaksana. Contoh bijaksana tu macam mana? Kita bagi biar hasilnya berpanjangan daripada kita bagi habis dah betul. Contoh kita boleh bagi sedekah kepada orang minta sedekah. Kita kena peruntukkan juga kita bagi sedekah kepada sesuatu yang kekal. Macam contoh di surau masjid, wakaf, sponsor orang yang belajar dan sebagainya. Jadi berdasarkan hadis ni, dia kata oleh kerana cara kita, jenis pokok kita tanam tu menjadi peranan kepada kita untuk dapat pahala, jadi kita kena bijak. Kita kena bijak bercucuk tanam. Jadi kata apa, kalau boleh kita boleh bercucuk tanam, jenis tanam itu boleh pergi 2 hala terus. Satu, fungsi biasa sebatang pokok. Macam apa? Tahan hujan, beri teduhan, ataupun memberikan oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata kalau boleh pokok tu sejenis pokok yang ada hasil yang boleh dimakan. Barulah kita dapat pahala disebut oleh hadis Nabi. Lepas tu Syekh bagi tahu dia kata antara keutamaan ialah memilih pokok yang boleh berfungsi serampang 2 mata. Tidak hanya ditanam atau rasa cantik macam pokok bonsai. Dia kata bonsai tu cantik saja, tetapi matlamat sebalik hadis ni tidak menyeluruh. Mungkin bonsai itu provide oksigen, tetapi tak sama seperti dia provide oksigen pada pokok yang besar dan menghasilkan buah dan juga hasil. Okey. Lepas tu dia tengok pada hadis ni, Nabi kata mana-mana Muslim yang bercucuk tanam, dan Nabi tak sebut pokok apa. Dan apa yang difaham,
pokok hak banyak di Madinah pada zaman Nabi. Kalau ketika Nabi sebut hadis ni, dia kata ada pokok kurma, dan kurma ni antara contoh terbaik untuk menggambarkan betapa hadis ni berbicara. Sebab kadang-kadang buah kurma hak gugur tu mungkin dimakan oleh manusia, haiwan dan sebagainya. Cuma hak menariknya, Nabi tak sebut secara spesifik pokok itu adalah pokok kurma, tetapi apa yang kita boleh faham sebagaimana yang dihurai oleh pengarang kitab ni, kalau boleh pokok tu pokok yang boleh pergi dua hala, fungsi pokok dan juga menghasilkan buah. Sebab hadis tersebut hasilnya dimakan oleh haiwan dan sebagainya. Okey, kemudian dia kata itu satu sudut. Nabi kata bercucuk tanam dimakan oleh, kita kata benda dapat pahala sedekah. Pengarang kita ni luaskan di sudut, dia kata. Lepas tu kita jangan ingat Nabi suruh tanam pokok dapat hasil saja. Nabi cerita pasal pokok. Dan Nabi cerita pasal pokok, di sebalik pokok tu kita sentiasa terbuka untuk melakukan kajian supaya hasil tu lebih banyak. Contoh kita tanam pokok ni, dia kata baka yang biasa, hasil dia berbuah juga, tetapi hasil yang berbuah itu kalau gugur pun mungkin kalau binatang lalu ataupun burung makan, dia makan sikit sebab hasilnya sedikit, sebab benih tu kata belum dibuat kajian untuk menghasilkan benih yang baik. Jadi hadis ini katanya pengarang seolah-olah Allah Ta'ala suruh, Nabi suruh kita buat kajian supaya kita hasilkan pokok-pokok yang berkualiti, boleh menghasilkan buah yang berkualiti dan juga buah yang banyak, supaya bukan setakat binatang-binatang boleh makan tu, tapi dia juga menjadi sumber makanan kepada manusia, bahkan dia kata sampai boleh ekspor dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Lepas tu dia kata sepatutnya kita kena lebihkan aspek R&D ni, sebab dia kata supaya kita boleh hasilkan makanan untuk penduduk setempat, ekspor dan sebagainya. Okey, kemudian lepas tu pengarang kita ni dia bawa satu hadis, satu ayat. Ayat ni interesting tuan-tuan. Ayat ni sebut secara umum tumbuhan yang boleh tumbuh, dan juga daripada tumbuhan yang boleh tumbuh ini Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut seolah-olah Allah Ta'ala beri galakan kepada kita semua menghasilkan berbagai tanaman. Hasil itu dengan bercucuk tanam ataupun dengan kajian dan sebagainya. Okey, surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Allah kata, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah kamu perhati Allah turunkan hujan daripada langit? Lepas tu fasalakahu ya Nabi, lalu diadilkan menjadi pelbagai mata air fil ard, di bumi. Thumma yukhruj bihi zar'a, kemudian dia menumbuhkan dengan air itu zar'a, dia kata tanaman, mukhtalifan alwanuhu, berbagai jenis warnanya. Thumma, kemudian yahiju, tanaman itu menjadi kuning, maksud dah tua kering. Fatarahu musfarra, kemudian kamu tengok dia menjadi kuning, kemudian thumma yaj'aluhu hutama, lepas tu dia bersepai. Dia kata seolah-olah ayat ni Allah Ta'ala nak cerita, kalau sekiranya kita pandai gunakan sumber air hujan dan tanaman ni seolah Allah Ta'ala sebut daripada air itu tumbuh, dia kata tumbuh-tumbuhan yang berbagai warna dan juga rupa. Warna dan rupa ni kita boleh faham sebagai spesies lah. Contoh dulu padi cuma ini sahaja. Bila orang buat kajian semua sekali, keluar padi-padi yang lebih berkualiti. Dia kata boleh menambahkan hasil. Jadi seolah-olah kalau kita tengok ayat ni dan kita gandingkan dengan hadis tadi, seolah-olahnya Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Nabi pun buka seluas-luasnya untuk kita kaji benda ni dan jadikan pertanian itu sebagai sumber kita kata rezeki dan sebagainya. Lepas tu tuan-tuan, ni tak ada dalam buku ni, saya teringat ada kisah cerita mengenai transfer teknologi transfer. Cerita ni kalau tak tadabbur tak nampak. Cerita dapat dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke 21. Cerita Nabi Sulaiman pada zaman Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, ada kes yang berlaku. Dia Nabi Daud ni dia hakim. Jadi kalau ada kes-kes yang berlaku, orang akan bawa jumpa dengan dia dan dia akan bagi keputusan. Nak jadi cerita satu, ada kisah dua orang. Seorang pemilik kambing biri-biri, seorang pemilik kebun. Okey. Pemilik kambing biri-biri ni dia tak tambat kambing ni pada waktu malam. Jadi kesan dia macam mana? Kambing masuk ke kebun kawan ni, makan habis rosak. Jadi bila kes ni berlaku, dibawalah jumpa dengan Nabi Daud. Nabi nak pun tengok nilai. Nabi Daud berkata, okey, keputusan kamu pemilik kambing telah menyebabkan kerugian kepada pemilik kebun. Jadi hukuman dia kamu kena tanggung. Rampas kambing, jadi hak milik kawan tu. Lepas tu bila nak keluar tu, Nabi Sulaiman rasa tak kena dengan judgement itu. Lalu Nabi Sulaiman pun bagi cadangan. Dia kata apa? Aku bagi cadangan lain, ayah. Cadangan dia tukar hak milik. Pemilik kebun habis rosak ni, tak ada sumber pendapatan dah.
dia diberi pinjam kambing biri-biri. Kenapa? Dia boleh dapat ganti hasil dia hilang tu dengan hasil kambing biri-biri, bulu ke, susu ke dan sebagainya. Pemilik kambing biri-biri ni pula, ternakan ni, sebab dia punca kebun ni rosak, dia kena bertanggungjawab. Cara dia kena usahakan kebun ni, tanam balik pokok. Bila dah sempurna hasil semua sekali, baru tukar balik. Jadi tidak ada pihak yang dizalimi. Jadi keputusan itu diterimalah. Allah Ta'ala sebut, fafahamnaha Sulaiman, kami beri kelebihan lebih kepada Nabi Sulaiman. Tapi tuan-tuan, kalau kita perhati ayat ni, tadabbur betul-betul, dia ada unsur-unsur transfer teknologi. Jadi mungkin lepas tempoh 6 bulan nak tanam balik tu, lepas tempoh 6 bulan, okey, mereka pun setuju nak hantar ataupun tukar balik. Jadi tuan-tuan, sudah pasti penternak ni dia tak ada idea nak tanam pokok macam mana, nak buat pokok, nak tanam yang terbaik semua sekali. Jadi tak dapat tidak, dia kena belajar. Dia kena belajar. Okey, mau tanam pokok apa? Saya contoh, aku tanam pokok pisang. Macam mana cara nak tanam pokok pisang? Ambil benih mana? Kau ni bagi guide, bagi panduan, dia cara dia buat semua sekali. Dan sudah pasti dalam tempoh tu sebelum dapat hasil ada try and error. Lalu try and error itu menambahkan pengalaman untuk dapat hasil yang terbaik. Sama juga pemilik petani tadi, dia tak pernah ada idea nak bela kambing biri, cara nak cukur bulu dia, nak perah susu, lepas tu nak bagi daging tu elok ke, susu makin banyak, dia tahu. Jadi sudah pasti dia kena belajar. Jadi habis tempoh kita kata tu, ditukar kembali. Setiap daripada petani dan juga penternak, mereka dah ada dua knowledge. Itu transfer teknologi tu. Jadi lepas ni petani berkata, okey juga kalau aku diversify sikit bisnes aku, sumber mata pencernaan aku. Jangan duk ingat tanam padi ataupun tanam ni. Aku boleh juga bela kambing bagi, sebab tempoh 6 bulan tu aku belajar banyak dah. Sama juga penternak dia kata, aku ingat selama ini bela kambing je, rupanya percucuk tanam ataupun pertanian pun satu kita kata sumber rezeki yang cukup bagus. Jadi di sebalik keputusan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman tu nampak kebijaksanaan baginda. Tetapi secara tak langsung cerita tu Allah Ta'ala masukkan dalam Al-Quran, bukan cerita saja, tetapi dia ada hikmah yang nak Allah Ta'ala ajar kepada kita. Di sebalik penternakan ataupun pertanian tu ada kita kata sumber rezeki, bahkan kalau tengok pada hadis ni sumber pahala yang besar. Okey, seterusnya banyak disebab dia macam tu. Ini interesting Pasal dia kata dalam pengurusan dia kata alam sekitar, kenapa perlu ada pokok ni? Jangan ingat pokok tu kita tanam untuk dapat hasil saja. Dan dia kata-kata di tanaman tu kalau boleh biar ada dua fungsi, dua fungsi. Satu pokok biasa, satu lagi untuk mengantarkan hasil. Lepas tu dia bawa, dia kata ni ada term-term yang bagus untuk kita belajar. Dia kata dalam bidang pengurusan alam sekitar, konsep bandar hijau ni kata urban green diperlukan bagi sebuah kawasan pembandaran untuk pelbagai manfaat. Bila ada pokok, ladang, kebun, taman, membolehkan suhu bandar disejukkan dengan keredupan, kesegaran. Konsep bandar hijau hakikatnya boleh mengurangkan kesan pulau haba. Dia kata heat island effect. Sebab apa dia kata bandar-bandar kawasan dia kata banyak bangunan-bangunan ni, simen ke, logam ke, pada waktu siang dia akan serap kepanasan. Malam dia akan lepaskan, bahkan malam tu jadi lebih panas. Jadi bila ada pokok, benda ni boleh dan dia kata ada orang buat kajian kadar kepanasan di kawasan kita kata kampung luar bandar dengan bandar lebih lagi 5%. Dia kata banyak. Dan dia kata segala kita kata kebun-kebun atau pokok-pokok di bandar ni dia boleh jadi urban lung, dia kata pernafasan ataupun paru-paru untuk kawasan bandar tu. Dia boleh menjerat kebun oksigen ni, kita tahulah benda ni. Sebab tu tuan-tuan, ni dia kata bersedekah dengan tanaman. Bersedekah dengan tanaman ni masalah yang dihadapi oleh dunia sekarang ni, pengarang kitab ni kata adalah kepanasan global. Dan bila dunia semakin panas, orang fikir berbagai kajian nak supaya bumi ini disejukkan kembali. Lepas tu dia kata sebenarnya cara yang paling murah, paling berkesan, efektif untuk mengurangkan kepanasan global, dia kata adalah dengan menanam pokok. Dia kata berapa banyak pokok? Sebab dia kata kemusnahan pada milenium yang lampau kerana manusia terlalu rakus,
kita tebang pokok semua sekali sehingga dunia ni jadi panas. Jadi kepanasan dunia tu nak cover balik, dia kata bukan cover tanam pokok untuk hari ni, kita kena tanam pokok untuk rawat yang lepas-lepas tu. Dia kata berapa banyak pokok nak kena tanam. Jangan terkejut Dia kata cabaran menanam 1 trilion pokok. 1 trilion pokok. Dia kata kajian terkini yang diterbitkan sekumpulan penyelidik daripada Swiss Federal Institute of Technology di Zurich, Switzerland, menunjukkan bahawa kaedah paling efektif dan juga murah untuk menangani pemanasan global kena tanam sekurang-kurangnya 1 trilion pokok. Patut keluasan bagi tapak diperlukan telah dikenal pasti kat mana? Dekat 9 juta kilometer persegi dekat seluas Amerika, dia kata. Kiraan bagi kajian ini dibuat menggunakan model matematik bahawa dalam tempoh beberapa dekat akan datang 1 trilion pokok yang ditanam boleh menyerap sehingga 750 bilion tan karbon dioksida dalam atmosfera. Dia kata iaitu pelepasan karbon selama 25 tahun hak lepas dah. Masya Allah. Dan dia kata ini yang paling berkesan. Dan kesimpulan dia kata hadis yang ke-10 ni, dia bukan sekadar cerita tanam pokok dapat pahala sedekah. Hadis ni dia cerita mengenai pokok jenis apa kita kena tanam. Pokok yang ada 2 fungsi. Pokok untuk kegunaan biasa tadar hujan teduh-teduh semua sekali, dan hak boleh menghasilkan hasil. Dan hasil itu pula of course untuk kita dulu. Kemudian dia boleh pergi pula kepada kita kata makhluk-makhluk yang lain. Jadi nak cerita keluasan definisi amal soleh, hak perlu kita perhatikan, subhanallah. Jadi tentang kesimpulan hadis ni, tengok dia kata hadis ini yang nombor 1 kesimpulan dia. Dia kata menjelaskan perihal keutamaan bercucuk tanam untuk meningkatkan amal soleh. Hak tanam pokok tepi-tepi ni insya-Allah dapat pahala lebih tu. Lepas tu tuan-tuan UAE itu pernah dibuat program. Masa tu saya staf biasalah, tak pegang apa-apa jawatan, tapi pihak pengurusan tahu dah kita biasa menulis rencana ni. Lepas tu timbalan pengarah, ingat cerita tahun 2013 ke 2014. Timbalan pengarah panggil, saya kata ustaz lah, tolong buat speech ucapan untuk Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia nak pergi ke UIA dekat kuliah baru. Masa tu KICT, Kuliah for Information Communication Technology, baru siap. Dan di situ tak banyak pokok. Jadi projek kata Salpek Pusat Bahasa dengan KICT ada lagi beberapa pihak lagi bercadang nak buat projek menanam pokok. Dan projek menanam pokok itu akan dirasmikan oleh Tun bekas PM Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia kata ustaz lah boleh tak? Ni kita nak speech untuk Tun bercakap. Tun kata rakyat yatim masa tu, lupa lah saya. Dia kata buat speech kelebihan menanam pokok. Masa tu memang saya tak ada knowledge mengenai kelebihan menanam pokok. Kita tak nampak sudut-sudut tu. Oleh kerana dah dapat assignment, kita pun cari baca kitab semua sekali, buka tafsir. Rupanya Masya Allah baru kita nampak kelebihan menanam pokok. Mula-mula bila diarahkan begitu, lepas tu kena attend program tu, kita rasa macam Allah, hari minggu aku nak rehat, tiba-tiba kena buat tu. Tapi tuan-tuan bila dah baca, tulis sendiri rencana berkaitan kelebihan menanam pokok ni, saya pun rasa teruja untuk pergi tanam pokok. Sebab dah nampak tu, bukan tanam pokok, tapi kita menanam pahala. Selagi pokok tu hidup, melepaskan oksigen, memberi teduhan. Kalau pokok tu berbuah, memberi hasil kepada orang yang nak ambil ataupun dimakan oleh burung-burung dan sebagainya, itulah stor pahala kita secara berterusan. Lepas dengar tu, saya jadi macam tu je. Lepas tu saya pernah dengar dalam radio, bernama radio. Dia jemput dalam radio tu ada orang alam flora ni. Lepas tu dia sebut, kawan tu kata kalau boleh di rumah kita jangan tile habis. Kena ada sikit ruang untuk tanah menyerap tanaman ataupun menyerap air. Sebab banyak berlaku banjir ni, sebab air tak boleh diserap kerana bumi tu pergi ke longkang. Lepas tu di samping tu bila ada tanah sikit, ada dah ruang untuk kita bercucuk tanam. Masa tu saya tak tile lagi depan rumah saya, tapi dah ada niat nak tile. Lepas dengar cakap tu, kita bagi ruang sikit dalam lebih kurang sekaki setengah untuk ada ruang tanah. Bolehlah kita bercucuk tanam situ sikit, tanam rumput ke, letak pokok kari ke. Kenapa? InsyaAllah itu cara untuk kita dapat pahala. Yang kedua, dia kata umat Islam perlu menggunakan tanah pembiayaan dan kepakaran. Ini cerita pasal R&D lah, untuk tingkatkan lagi hasil dan keluarkan berbagai jenis tanaman yang boleh kita kata menghasilkan lebih banyak hasil, banyak pahala untuk kita. Bahasa dia kata konsep bandar hijau perlu dimajukan.
bagi sesebuah kawasan perbandaran untuk membolehkan suhu bandar disejukkan. Okey, pola haba dan sebagainya. Pasal kata menanam pokok dan bercucuk tanam adalah kaedah paling efektif dan murah untuk mengatasi masalah peningkatan suhu bumi. Itulah tuan-tuan lebih kurang 2 hadis yang kita baca pada malam ni. Okey, ada beberapa minit lagi ya. Saya cukuplah untuk malam ni. InsyaAllah untuk akan datang hadis yang ke-11 ni saya bagi trailer sikit. Larangan memusnahkan alam sekitar tanpa alasan munasabah. Apa hukum tebang pokok? Baru 2 hari lepas Supar tanya saya, Ustaz, kalau orang suka-suka tebang pokok, rosakkan pokok tu macam mana? Kira berdosa ke tak? Saya kata tak berani nak kata berdosa tu, tetapi dia telah melakukan sesuatu mudarat. Pasal dalam Islam Nabi larang, Nabi kata la darar wa la dirar. Tak boleh menimbulkan mudarat dan juga menimbulkan mudarat pada diri daripada orang lain. Jadi bila tak boleh menimbulkan mudarat, kalau tak ada sebab untuk kita tebang pokok, jangan tebang. Sebab pokok tu kita nampak dia duduk situ, kita tak appreciate dia. Dia beri teduhan dan sebagainya. Sekali bila tak ada, baru kita tu. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang hadis yang ke-11, kita tengok Nabi larang ni. Nabi larang tebang pokok. Apa Nabi kata? Saya baca. Nabi kata, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang tebang sidr, pokok bidara, Allah akan benam kepala dalam neraka. Hadis ni jangan jump to conclusion. Dia ada huraian dia. Dan huraian tu bila kita jumpa minggu depan ataupun bulan depan. Allah a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.